Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Hamdan bin Hamid daripada SMK Darul Ihsan Selayang Baru. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu pelajaran tajwid. Kita sambung kepada pelajaran tanda dan jenis waqaf. Tanda dan jenis waqaf dalam pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5, bidang Al-Quran, pelajaran yang ketiga. Dalam buku teks, boleh tengok pada muka surat 20 hingga 24. Okey, pertama kita tengok dulu maksud waqaf. Apakah dia yang dimaksudkan dengan waqaf? Waqaf ni ialah memberhentikan bacaan di akhir kalimah. Jadi kita ingat waqaf ni berhenti baca lah. Berhenti baca. Waqaf ni berhentilah, tenang kan. Untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Maksudnya kita berhenti, kita nak ambil nafas yang baru pula. Jadi di akhir yang kita berhenti itulah dinamakan sebagai waqaf. Dalam tulisan Arabnya waqafa, waqaf. Waqaf. Okey, seterusnya kita tengok pula tanda waqaf. Ada tanda waqaf. Kita tengok tanda ni di dalam Al-Quran, kita boleh tahu itu tanda kita boleh berhenti ataupun tidak boleh berhenti. Kita tengok tanda yang pertama, iaitu tanda mim. Mim, mim kecil ni, mim ni ekor dia di tepi. Di tepi. Tepi. Tepi ekor dia ni. Hujung dia ni ke tepi. Ini tanda ini ialah tanda apa dia? Ya, tanda ini ialah digalakkan waqaf. Digalakkan waqaf. Okey. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Kita nampaknya tanda mim kecil kan kat atas tu. Kan, mim kecil tu kita berhenti dekat yasma'un. Kita ambil nafas yang baru pula, kita baca wal mauta. Sehinggalah ayat yang berikutnya. Jadi di sini ada tanda mim kecil. Mim ini tanda digalakkan waqaf. Ada satu lagi tanda mim juga, tapi mim dia ekor dia ke bawah. Macam ni mim, ekor dia ke bawah macam ni. Ini adalah tanda apa dia? Betul. Iqlab. Tanda iqlab. Beza jadi ingat, tanda waqaf, tanda dia mim ni, dia ekor dia ke tepi. Ke tepi ni ni ke tepi ni. Tapi kalau ekor dia ke bawah, itu tanda iqlab. Okey, baik. Seterusnya kita tengok tanda yang berikutnya, iaitu tanda titik tiga. Ada 2 titik 3. Ni 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 2 titik 3 bertindih kan? Bertindan. Okey, apa maksud dia ni? Titik 3 ni, ada titik 3, ada 2 titik 3. Ini tandanya harus waqaf pada salah satu tempat. Kita boleh waqaf, maksudnya boleh berhenti pada salah satu tempat. Cuba kita tengok contoh dia. Bagaimana contoh dia? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raib. Kita berhenti sini. Nampak ada titik 3. Fihi hudal lil muttaqin. Maknanya kita berhenti salah satu tempat yang pertama, titik 3 yang pertama kat sini. Yang ni kita sambung. Itu satu cara.
Ataupun cara yang kedua, kita berhenti kat fi ni ya. Kita sambung sampai fi, lepas tu kita sambung ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita berhenti salah satu tempat. Tak boleh kita berhenti dua-dua. Yang tu tak boleh. Kita berhenti kat raib, berhenti fi, kita berhenti pula. Tak boleh. Berhenti salah satu tempat. Okey, baik. Itulah dinamakan harus waqaf pada salah satu tempat. Titik 3 ni ada tanda titik 3 ni. Baik, seterusnya kita tengok tanda yang berikutnya. Tanda qaf lam. Ni qaf, ni lam. Qaf lam. Apakah tanda ini? Tanda qaf lam ni apa dia? Tanda qaf lam ni ialah waqaf lebih utama. Maksudnya berhenti lebih utama. Kita nak ingat dia, tengok qaf ni lah. Kan eja waqaf, waw, waqaf, qafa. Jadi qaf kat tengah-tengah tu waqaf lebih utama. Lam ni aula. Maksudnya waqaf lebih utama, waqaf lebih utama. Contohnya, kita tengok contoh supaya lebih faham. Kita nampak ada tanda dekat sini kan, qaf lam ini. Okay, kita baca contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatuba 'alaikum. Kita berhenti sini. Nampak ada tanda qaf lam ni. Qaf lebih utama, berhenti lebih utama. Kita berhenti sini. Wallahu alimun hakim. Jadi tengok tanda qaf lam ni, kita berhenti lebih utama. Okey, seterusnya kita tengok pula yang berikutnya, tanda yang berikutnya iaitu tanda jim. Tanda jim. Ada tanda jim ni. Tanda jim ni iaitu harus waqaf atau wasal. Maksudnya boleh kita waqaf, berhenti, ataupun kita wasal, kita sambungkan. Boleh dua-dua. Pilih mana satu. Kalau nafas kita panjang, boleh kita teruskan. Kalau nafas kita pendek, kita berhenti. Boleh pilih salah satu. Kita berhenti ataupun kita teruskan. Okey. Pertama, saya tunjukkan cara bagaimana kita berhenti. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waghdud min sautik. Berhenti sini. Inna ankaral aswati la sautul hamid. Kita berhenti sini. Nafas kita panjang. Okey. Kalau nafas panjang, kita boleh sambung. Sambung. Okey, saya akan bacakan sambung. Contohnya. Waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamid. Okey, boleh? Itu tanda apa dia? Jim. Jim kecil yang dekat atas ni. Okey, boleh waqaf, harus waqaf, ataupun kita wasalkan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Sad, lam. Tanda sad, lam pula. Tadi pernah kita tengok qaf lam. Okey, sekarang ni sad, lam. Okey, apakah pula tanda sad, lam ini? Ini tanda dia wasal lebih utama. Maksud sad ni, kita tengok ejaan dia waw, sad, lam kan? Wasal. Jadi ingat sad tu, lam ni aula. Maksudnya wasal lebih utama. Sebelum ni qaf lam, waqaf lebih utama. Okey, yang ni wasal lebih utama. Wasal ni maksudnya kita sambung lebih utama. Okey, cuba kita tengok contoh dia. Okey, apakah dia contoh dia?
Ini kita ada tanda sod lam ni sini. Kan? Sod lam. Jadi kita wasal lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jadi kita wasalkan, kita sambungkan. Oh, ada soalan dia cakap kalau kita berhenti, boleh tak kalau kita berhenti? Boleh, tapi wasal lebih utama. Maksudnya wasal itu lebih utama daripada kita berhenti. Tapi nafas kita pendek. Kalau kita jatuh dalam sungai cepat lemas, contohnya, kita pun berhentilah. Tapi kalau nafas kita panjang, lebih baik kita sambung sebab wasal itu lebih utama. Baik. Seterusnya kita tengok pula. Okey, habis tanda-tanda waqaf tadi, kita masuk kepada seterusnya pelajaran jenis waqaf pula. Tadi tanda-tanda, sekarang ni jenis dia pula. Jenis waqaf, jenis kita berhenti. Nak berhenti macam mana? Ada jenis-jenis dia. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu namanya waqaf tam. Waqaf tam. Kalau dalam tulisan tu, ni waqaf, waqafa, waqaf tam. Waqaf tam. Apakah yang dimaksudkan dengan waqaf tam ini? Waqaf tam ini ialah waqaf, kita berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya. Maksudnya ayat itu dah sempurna makna dia. Dan dia pun, ayat tersebut tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Maksud dari sudut lafaz tak ada kaitan, dari sudut makna pun tidak ada kaitan dengan ayat yang selepas dia. Okay, cuba kita tengok contoh dia supaya kita lebih faham lagi. Okay, contohnya apa dia? Okay, contohnya ni. Ni. Okay. Kita baca. Contohnya, kita nak berhenti dekat mana sini? Kita berhenti dekat cara bacaan dia, waqaf pada kalimah muflihun. Kita berhenti kat sini, muflihun. Dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Kita mulakan dengan perkataan ini. Contohnya, okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti sini. Disebut tadi apa dia? Dari segi dia tidak ada kaitan, dari segi lafaz dan juga maknanya. Sebab apa? Sebab ni cerita ni sampai kat sini, sampai ayat 5 ni, dia cerita pasal orang-orang yang beriman. Dia makna cerita orang beriman ni berjaya misalnya kan. Tapi yang ni pula ayat yang ke-6 ni, dia makna dia lain pula. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ni cerita pasal orang kafir pula. Jadi dia tak ada kaitan. Tadi orang beriman. Kan? Ayat 1 hingga 5 tu kan. Cerita pasal orang beriman. Kan? Tapi ayat yang seterusnya ini, dia cerita pasal orang-orang yang kafir. Jadi kita berhenti tadi kan. Okay, kita pun baca ayat seterusnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maknanya kita berhenti kat sini. Itulah dinamakan waqaf. Tadi waqaf apa? Ya, waqaf tam. Okey, seterusnya.
Waqaf kafi. Waqaf kafi. Apakah dia waqaf kafi ni pula? Ya. Waqaf kafi ni ejaan dia waqaf kafi. Ya. Waqaf kafi ialah waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya. Sama dengan tadi kan? Tetapi dia mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Beza dengan yang tadi tu, dia ada kaitan. Kaitannya dari segi makna. Tapi bukan lafaz. Okey, cuba kita tengok contoh dia supaya kita lebih faham. Okey, contohnya sini. Okey. Tengok cara bacaan dia, kita waqaf pada kalimah la yu'minun. Ni tadi kan ayat tadi kan? Ayat ke-6 tu kita berhenti dekat sini, la yu'minun. Dan kita memulakan bacaan dengan kalimah berikutnya. Kita mula dengan khatamallah. Jadi dari segi makna, dia ni ada kaitannya. Sebab apa? Dia cerita pasal orang kafir. Dia sama saja kan, kita bagi peringatan kepada mereka ataupun tidak beri peringatan kepada mereka, mereka ini tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Subhanahu Wa Taala kunci hati mereka dan juga sam'ihim, pendengaran mereka. Maksudnya dia ada kaitan dari segi makna dia. Dari segi makna dia ada kaitan. Itulah yang dinamakan sebagai waqaf kafi. Okey. Contoh kita bacakan contoh dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti sini kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi dekat sini kita berhenti. Jadi itu dinamakan waqaf. Okey, seterusnya waqaf hasan. Tadi waqaf mutam pertama, waqaf kafi, yang ketiga ni waqaf hasan pula. Waqaf hasan ni macam mana kita nak kenal waqaf hasan ni? Ejaan dia dulu. Waqaf hasan. Hasinun, hasan. Okey, waqaf hasan ini ialah waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya. Makna dia telah sempurna, tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Yang ini dua-dua. Dia ada kaitan dari segi lafaz dan makna. Okey, contoh dia supaya kita lebih faham, kita tengok. Okey, ini contoh dia. Contohnya kita cara bacaan ni kan waqaf pada kalimah lillah dan tidak memulakan bacaan pada kalimah berikutnya kerana waqaf bukan pada ra'sul ayat. Bukan kepada ayat yang mula. Ra'sul ni kepala ayat. Kepala ayat ni ayat yang mula-mula. Kita tak berhentilah, maksudnya kita tak mulakan dekat Rabbil Alamin. Kita berhenti macam ni. Berhenti dekat lillah kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita berhenti situ, kita waqaf. Tapi kita tak mulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Tak baca Rabbil Alamin sebab dia apa? Dia bukan ra'sul ayat. Jadi kita kena ulang semula. Sebab dia ada kaitan ni. Dari segi makna dan lafaz dia ada kaitan. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dari segi makna, dari segi lafaz, dia ada kaitan. Jadi kena ulang semula.
Macam mana bacaan dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca macam tu. Okey, baik. Jadi, itu waqaf, cara waqaf ataupun jenis waqaf tadi. Okey, baik. Habis, kita tengok pula yang keempat. Yang terakhir, waqaf qabih. Banyak-banyak waqaf. Waqaf ni tak boleh. Tak boleh kita waqaf yang ni. Yang tadi ada 3 tadi kan boleh. Boleh kita berhenti tadi kan. Kecuali yang tadi, yang ketiga tadi kita kena ulang semula ayat dia. Tapi yang ini tak boleh berhenti. Namanya waqaf qabih. Waqaf qabih. Waqaf qabih ni, apa maksud waqaf qabih? Kita tengok waqaf qabih maksudnya waqaf pada ayat yang mengubah makna sebenar. Dia mengubah makna sebenar atau yang tidak sempurna maknanya. Tidak sempurna makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Maknanya dia ada kaitan dengan ayat ataupun kalimah selepas dia dari sudut lafaz dan juga makna. Maksud sini tak boleh kita berhenti. Tak boleh kita berhenti dekat sini. Sebab dia boleh mengubah makna. Kan? Okey? Untuk lebih jelas lagi, cuba kita tengok contoh dia. Okey, contoh dia sini. Ayat ni, cara bacaan ya. Kita tengok. Tidak harus waqaf, tidak harus berhenti pada kalimah as-salah secara sengaja. Kalau tak sengaja tak apa, ni sengaja. Kita berhenti sini. Saya bagi contoh ni, contoh saja. Tak boleh ni berhenti contohnya. Bagi contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Kita berhenti kat sini. Ni tak boleh. Sebab apa? Tak boleh. Dari segi lafaz dia ada kaitan, dari segi makna pun dia ada kaitan. Saya bagi contoh makna dia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat. Masya Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita tahu makna dia. Bahaya, jangan hampiri solat kan. Jadi, sebab itu dinamakan, apa dia tadi? Waqaf qabih. Waqaf qabih. Jadi, dia ada kaitan. Dia kena sambung terus. Katakanlah kita terberhenti sini, tidak sengaja, kita ulang semula daripada awal. Tapi kalau kita sengaja tadi, kita berhenti, tak boleh. Tidak harus kita waqaf secara sengaja. Okey, saya baca yang betulnya macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Dia ada kaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hampiri solat ketika mana kamu mabuk. Ini ayat ni yang sebenarnya dinasahkan. Ada ayat nasah dimansuh. Ni cerita pasal apa? Ketika dahulu pengharaman arak. Pengharaman arak. Jadi dia ada step-step pengharaman arak ini. Jadi ayat ini dia cerita pasal jangan hampiri solat ketika mabuk. Jadi sebab tu tak boleh berhenti dekat sini. Boleh Okey, baik. Seterusnya. Habis tadi Sekarang kita masuk kepada jenis ibtidak. Ibtidak. Apa maksud ibtidak ni? Kita tengok maksud ibtidak ni ialah memulakan bacaan Al-Quran selepas waqaf. Tadi kita berhenti kan? Kita berhenti. Sekarang kita nak mulakan pula bacaan Al-Quran selepas waqaf. Namanya ibtidak.
nak memulakan bacaan. Nak ingatnya ibtida'. Ibtida' ni memulakan bacaan. Okey, apakah dia ibtida' ni? Okey, ada pembahagian dia. Pembahagian ibtida'. Okey, pertama, kita tengok pembahagian dia. Ibtida' hasan. Nama dia ibtida' hasan. Okey, apakah dia ibtida' hasan? Kita nak memulakan bacaan, namanya ibtida' hasan. Memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita mulakan bacaan pada kalimah yang boleh difahami maknanya. Dan juga maksud tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum dia? Hukum bacaan tersebut adalah harus. Kita mulakan dengan kita memulakan dengan ibtida' hasan. Baik. Yang kedua namanya ibtida' juga, ibtida' qabih. Ibtida' qabih. Ibtida' qabih ni ialah memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar. Kita mula dengan kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau boleh mengubah makna yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan bagi ibtida' hasan tadilah. Yang tadi kita faham maksud dia. Yang ini tidak faham pula maksud dia. Kita mulakan dengan kalimah tersebut. Jadi dia ibtida' qabih. Apa hukum dia? Hukumnya adalah tidak harus kita memulakan bacaan tersebut. Baik. Okey, Ustaz rasa itu saja. InsyaAllah jumpa lagi pada masa yang akan datang. Okey, jangan lupa subscribe, share, like dan juga tekan loceng supaya dapat update video-video yang akan Ustaz keluarkan pada masa akan datang. Video-video yang terbaru insya-Allah. Jadi kita dapat tahu video-video tersebut. Okey, baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.